Salam sejahtera, berita Parlimen edisi 29 Julai 2021 bersama saya, Fabian William. Persidangan mesyuarat khas Parlimen hari ini ditangguhkan lebih awal daripada waktu sepatutnya dan hanya berlangsung kira-kira 2 jam setengah susulan isu ordinan darurat selain terdapat kes positif COVID-19 dalam kalangan petugas Parlimen. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnun yang mempengerusikan majlis memaklumkan ujian saringan COVID-19 yang dilakukan selepas sidang ditangguhkan pada 3.30 petang mengenal pasti 2 lagi kes positif COVID-19 baharu selepas 2 kes positif dimaklumkan sebelum itu. Jelasnya, penangguhan mesyuarat perlu dilakukan bagi membolehkan Kementerian Kesihatan menjalankan penilaian risiko penularan COVID-19 di Parlimen. Yang berhormat dan pegawai-pegawai yang telah berada di Kompleks Parlimen pada hari Isnin 26 Julai, Selasa 27 Julai, Rabu 27 Julai yang lalu tetapi tidak hadir pada hari ini, maka disarankan untuk menjalani ujian di mana-mana klinik berdekatan dengan kadar segera. Jadi jumlahnya setakat hari ini ada 4 orang yang telah dijangkiti positif COVID-19. Selaras peraturan mesyuarat 12/2, mesyuarat terpaksa ditangguhkan sehingga 10 pagi Isnin ini. Terdahulu mesyuarat ditangguhkan sehingga 5.15 petang susulan makluman Kementerian Kesihatan yang mengesahkan 2 kes positif COVID-19 kalangan petugas Parlimen dikesan semalam dan hari ini. Penangguhan itu bagi membolehkan kesemua individu yang hadir dalam sidang Parlimen menjalani saringan COVID-19 dan kesemua mereka tidak dibenarkan keluar dari bangunan Parlimen sehingga keputusan ujian saringan diperoleh. Pada sesi pagi, mesyuarat khas Dewan Rakyat ditangguh sementara kira-kira pukul 12.30 tengah hari dan sekali lagi ditangguhkan sehingga 3.30 petang susulan kenyataan Istana Negara berhubung pembatalan ordinan darurat. Ketika sesi penjelasan dan pandangan pada sebelah pagi, sidang Dewan agak kecoh apabila Wakil Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim bangun membacakan kenyataan media titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang dimuat naik di media sosial Istana Negara. Timbalan tambahan 4 kes baharu itu menjadikan keseluruhan 60 kes positif COVID-19 telah dikenal pasti di Parlimen. Terdahulu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah dalam kenyataan media memaklumkan 56 kes positif dikesan setakat semalam melibatkan 2 ahli Parlimen, 6 pegawai pengiring dan 48 orang pegawai daripada pelbagai agensi kerajaan. Daripada 56 kes itu, 39 kes terdiri daripada mereka yang belum menerima dos vaksin lengkap atau belum menerima vaksin. Hasil siasatan dan penilaian risiko yang dijalankan setakat semalam, kes positif tidak mempunyai kaitan epidemiologi di antara satu sama lain. Sehingga kini 4 orang kontak rapat telah disahkan positif COVID-19. Pihak Parlimen telah mengarahkan individu yang terlibat dengan sidang khas ini untuk menjalani saringan COVID-19 minggu lalu yang melibatkan lebih 2,000 orang yang melakukannya sama ada di Kompleks Parlimen, PKD Putrajaya, fasiliti kesihatan kerajaan ataupun swasta. Bagi memastikan kelancaran sidang serta mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19 sepanjang tempoh persidangan, pihak Parlimen bersama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara memperkenalkan prosedur amalan standard SOP sebelum dan semasa sidang berlangsung. Kenyataan Tan Sri Dr. Noor Hisham memaklumkan SOP itu menetapkan semua individu yang terlibat dalam persidangan Parlimen diwajibkan menjalani ujian RT-PCR 3 hari sebelum hadir ke Parlimen bagi ahli-ahli Parlimen, pegawai-pegawai pengiring dan pegawai-pegawai kementerian. Manakala bagi pihak media, kaki tangan Parlimen dan kontraktor, ujian tersebut perlu dibuat dalam tempoh 5 hari sebelum hadir di Parlimen. Bagi individu bergejala, mereka dilarang hadir dan memasuki Parlimen sekiranya saringan didapati positif COVID-19. Individu dengan keputusan negatif COVID-19 pula, mereka perlu membawa sesalinan keputusan tersebut ke Parlimen sebagai bukti. Namun sekiranya bergejala, mereka akan diasingkan dan dirujuk untuk menjalani pemeriksaan kesihatan, penilaian risiko serta ujian saringan. Buf Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan MKAK telah dipasang di Parlimen bagi menyediakan perkhidmatan RTK antigen
self-test kit saliva untuk saringan kendiri individu yang bergejala. Hanya individu yang negatif ujian pengesanan COVID-19 berstatus risiko rendah atau kontak kasual dan tidak bergejala akan dibenarkan masuk ke sidang parlimen. Sebelum mendaftar masuk secara harian sepanjang tempoh persidangan, individu diwajibkan mendaftar kehadiran menggunakan imbasan kod QR melalui aplikasi MySejahtera serta mengemaskini status risiko COVID-19 di paparan update My COVID-19 Risk Status dalam aplikasi tersebut. Seperti ditetapkan dalam aturan urusan mesyuarat, hari keempat sidang khas Parlimen diteruskan dengan penerangan Menteri Keuangan mengenai pakej ransangan ekonomi PRE. Sebelum ke laporan penuh, saksikan dahulu ringkasan 8 PRE yang diperkenal kerajaan sejak pandemik mula melanda negara awal tahun lalu. Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin diperkenal pada Mac 2020. Pengumuman dibuat Perdana Menteri ketika negara berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Kisah Makcik Kia yang mendapat manfaat lebih RM8,600 melalui pakej tersebut menjadi tarikan rakyat ketika itu. Menyusul pada Mei adalah Prihatin PKS tambahan. Fokusnya bagi membantu syarikat PKS dan perniagaan mikro. Kurang sebulan selepas itu, Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (Penjana) pula diperkenalkan. Ia melibatkan 40 inisiatif antaranya Penjana Kerjaya, kemudahan pengeluaran KWSP, bantuan kepada PKS dan pembiayaan mudah Bumi Putra. September tahun sama, kerajaan melancarkan Kita Prihatin iaitu Bantuan Prihatin Nasional 2.0. Pada suku pertama tahun ini, 2 PRE diperkenal. Pada Januari, pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia Permai, sementara program strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi atau Pemerkasa pula pada Mac. 2 bulan kemudian, rakyat menerima manfaat menerusi pelbagai inisiatif dalam Pemerkasa Tambahan. Pakej terbaru iaitu Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih baru saja diumumkan bulan lalu. 3 fokus utamanya meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Perang melawan COVID-19 belum berakhir, malah semakin sukar kerana kewujudan varian baharu yang semakin menular. Namun satu demi satu pakej bantuan diumumkan, bukti keprihatinan kerajaan melindungi semua peringkat masyarakat ketika pandemik. Vimalah Kasturi Virasami, Berita RTM. Kesemua 8 pakej bantuan yang diumumkan kerajaan sejak Mac lalu itu bernilai RM530 bilion. Untuk tahun lepas sahaja, pakej yang dilaksanakan melibatkan peruntukan RM305 bilion atau 22.7% daripada KDNK negara yang merupakan antara kadar terbesar berbanding pakej ransangan ekonomi negara lain seperti Indonesia, Amerika dan Korea Selatan. Kerajaan telah pun bersiap siaga dan kini giat menggerakkan strategi negara untuk melangkah ke hadapan berpegang kepada 4 elemen utama, iaitu pertama, melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sebagai usaha mengurangkan penularan wabak. Kedua, memperkasa program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK yang membina ketahanan diri. Ketiga, memperkenalkan pakej-pakej bantuan dan rangsangan ekonomi untuk memastikan kehidupan rakyat terpelihara dan memulih semula ekonomi. Dan keempat, memperkenalkan Pelan Pemulihan Negara atau PPN sebagai strategi peralihan keluar secara berfasa daripada krisis COVID-19. Penguatkuasaan PKP, program imunisasi dan pakej bantuan ini saling melengkapi satu sama lain. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Mangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah
just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami juga sudah bersedia. Ambos sedia juga. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. Penangguhan mesyuarat khas Parlimen lebih awal menyebabkan isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen tidak dapat dijawab oleh Menteri Keuangan seperti dalam aturan mesyuarat. Semasa sesi penerangan, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan bantuan prihatin nasional yang diperkenalkan bawah prihatin merupakan bantuan tunai terbesar dalam sejarah negara. Bantuan dengan peruntukan 18 bilion ringgit itu turut diberikan kepada isi rumah M40 buat pertama kali. Buat pertama kalinya juga, kerajaan turut membantu isi rumah M40 yang turut terkesan dengan pelaksanaan PKP pada tahun lepas. Bantuan BPN telah banyak memberi kelegaan kepada rakyat. Malah ada juga yang menggunakannya sebagai modal untuk berniaga kecil-kecilan. Katanya kerajaan akan terus membantu rakyat kumpulan B40 dan M40 meliputi bantuan khas COVID-19 dan bantuan kehilangan pendapatan. Sementara itu, program bakul makanan juga akan diteruskan untuk masa hadapan yang bagi membantu meringankan beban rakyat. Semua kelompok masyarakat akan menerima manfaat daripada pakej bantuan yang diperkenal. Bagaimanapun, golongan B40, M40 dan kumpulan rentan tetap diberi keutamaan kerana mereka paling terkesan akibat penutupan ekonomi. Oleh itu, kerajaan perlu mengubah suai bantuan-bantuan yang diberikan mengikut keadaan dan golongan yang terkesan. Namun, kerajaan akan memastikan kumpulan rentan dan B40 tetap menerima bantuan yang lebih banyak secara berterusan. Di samping bantuan langsung yang diberikan melalui pakej-pakej yang dilaksanakan, mereka juga menikmati pelbagai subsidi barang keperluan, diskaun dan kemudahan lain. Kerajaan akan mencari penyelesaian optimum dan mempertimbang kewajaran sesuatu perkara sebelum meluluskan sebarang peruntukan. Jelas Tengku Datuk Seri Zafrul, ia bagi memastikan kedudukan ekonomi dan fiskal kerajaan kekal stabil setelah pandemik COVID-19 berakhir. Saya akui, cabaran terbesar kita dalam menangani krisis ini ialah mengimbangi pelbagai keperluan dengan sumber kewangan negara yang terhad. Kami perlu mengimbangi antara menyelamat nyawa dan melindungi mata pencarian, antara pelbagai keperluan sektor dan perusahaan dan pastinya mengimbangi keperluan mendesak hari ini dan menjaga kepentingan generasi akan datang. Tanpa ketahanan ekonomi, negara tidak akan mampu menjana kekuatan dana dan sumber tanpa melawan pandemik. Langkah konsolidasi dan pengukuhan kedudukan fiskalnya akan dilaksanakan setelah ekonomi kembali pulih. Ia termasuk meluaskan asas hasil, mengukuhkan pentadbiran dan pematuhan cukai serta meningkatkan kecekapan perbelanjaan bagi mengawal paras defisit fiskal. Pengenalan strategi hasil jangka sederhana juga merupakan salah satu langkah bagi memastikan kutipan hasil mampu membiayai pembelanjaan kerajaan. Pada masa yang sama, Akta Tanggungjawab Fiskal sedang digubal bagi menambah baik tabik urus dan ketelusan dalam pengurusan fiskal negara. Sehingga akhir Jun tahun ini, katanya, paras hutang statutari negara mencecah 56.7% dan masih di bawah had statutari 60% KDNK yang dibenarkan. Dengan ruang fiskal yang terhad, kerajaan tiada pilihan selain mengoptimumkan sumber pembiayaan sedia ada melalui rasionalisasi perbelanjaan
peningkatan hasil daripada ekosistem kerajaan termasuk penggunaan dana akuan serta bersedia meningkatkan had siling KWC 19. Dalam masa yang sama, kerajaan bersedia melonggarkan peraturan had hutang untuk menyokong pelan pemulihan ekonomi berdasarkan kemampuan keberhutangan negara. Oleh itu, kerajaan akan mengusulkan di dalam Dewan Yang Mulia ini candangan pindaan tersebut pada penggal akan datang. Langkah mengukuhkan keuangan kerajaan terutama berkaitan hasil adalah amat penting dalam memastikan kedudukan keuangan kerajaan kembali kukuh dan berdaya tahan dalam tempoh jangka sederhana dan panjang. Jumlah kerugian keluaran dalam negara kasar KDNK berjaya dikurangkan sehingga 1.1 bilion ringgit sehari melalui pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 berbanding kerugian 2.4 bilion ringgit sehari yang dicatatkan ketika pelaksanaan PKP penuh tahun lalu. Pelaksanaan PKP 3.0 adalah bersasar dan membolehkan sebahagian aktiviti ekonomi berjalan seperti biasa. Itu KDNK pada tahun 2021 dijangka mencatatkan pertumbuhan lebih rendah berbanding anggaran awal sebelum ini, iaitu antara 6 hingga 7.5%. Anggaran rasmi akan diumumkan pada bulan Ogos bersama laporan suku kedua KDNK nanti, di mana kesan PKP dan pelaksanaan PPN ke atas ekonomi pada separuh pertama tahun ini akan dapat dilihat sepenuhnya. Tambahnya, berikutan langkah penutupan ekonomi pada tahun lalu, KDNK negara telah mengucup sebanyak 5.6%. Situasi sama turut dialami di seluruh dunia yang mengalami kemelesetan ekonomi. Setakat ini, bantuan program subsidi upah telah memanfaatkan lebih 330,000 majikan dengan penyaluran dana 15.6 bilion ringgit. Bantuan berkenaan telah menyelamatkan 2.8 juta pekerja daripada kehilangan pekerjaan. Melalui pemulih yang diumum baru-baru ini, kerajaan berjanji akan terus memberikan manfaat PSU kepada PKS yang terkesan sehingga keadaan kembali pulih dan mereka boleh beroperasi semula seperti biasa. PKS menyumbang 38.2% daripada KDNK negara tahun lepas. Kadar pengangguran negara berada pada paras sederhana iaitu 4.5% pada Mei tahun ini. Jumlah itu sedikit berkurangan berbanding nilai 5.3% setahun pada tahun lalu iaitu kadar tertinggi sejak tahun 1990. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata, dengan membenarkan sektor ekonomi dibuka secara bersasar dan disokong dengan pelbagai bantuan, negara berjaya mengelak daripada peningkatan kadar pengangguran naik dengan mendadak. Sejak Oktober lepas, tawaran untuk pekerja mahir juga telah mula meningkat hasil program-program kerajaan untuk meningkatkan peluang pekerjaan yang lebih berkualiti. Sementara itu, portal Pelan Pemulihan Negara PPN yang telah dilancarkan pada Isnin lalu membolehkan rakyat mengakses maklumat terkini melalui PPN. Seluruh rakyat kini boleh melayari laman sesawang Pelan Pemulihan Negara yang memaparkan indikator-indikator terkini serta maklumat berkaitan PPN, manfaat pakej-pakej bantuan dan pelaksanaan SOP terkini. Untuk mendapatkan maklumat mengenai pakej rangsangan ekonomi dan bantuan yang diperkenal kerajaan pula, boleh layari portal kewanganrakyat.com. Setakat hari ini, Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategi Nasional atau Laksana telah menerbitkan 63 naskah laporan laksana. Ia bukti ketelusan dan keterbukaan kerajaan bagi memastikan masyarakat mendapat makluman mengenai status pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi. Kita tidak hanya mahu gah dengan pengumuman semata-mata, tapi juga ingin mencapai outcome dari pakej-pakej bantuan itu. Oleh itu, sebagai bukti bahawa kerajaan serius dalam memastikan bantuan-bantuan ini segera sampai kepada rakyat, Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional atau Laksana telah ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan. Laksana akan bertindak sebagai pemudah cara dan pemantau rapi pelaksanaan inisiatif serta bantuan yang diumumkan di bawah pakej-pakej rangsangan dan belanjawan negara.
Wakil Bagan Lim Guan Eng mahu pembelian vaksin COVID-19 disegerakan dengan jumlah dos mencukupi untuk semua rakyat bagi mencapai tahap imuniti kelompok yang disasarkan menjelang Oktober depan. Jelasnya, kesemua ahli parlimen pembangkang sedia memberi sokongan kepada peruntukan yang diperlukan untuk pembelian tersebut. Pembangkang sedia berikan kerjasama, berikan peruntukan tambahan 1.5 bilion ringgit untuk beli 10.2 juta dos vaksin yang perlukan untuk pastikan semua yang daftar boleh dapat dengan segera supaya kita boleh bina sebuah negara yang normal dan lebih baik lagi. Untuk rekod setakat ini, kerajaan sudah memperuntukkan sebanyak 5.8 bilion ringgit untuk pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dengan vaksinasi pertama bermula Februari lalu. Terdahulu ketika sesi memberi pandangan, Wakil Rasah yang mencelah penerangan Wakil Bagan Lim Guan Eng, Cha Ki Chin, mahu peruntukan RM300,000 kepada semua ahli parlimen diberikan setiap bulan sehingga ke fasa 4 pelan pemulihan negara. Sebab kalau fasa 4 tu semua dah boleh kerja. Jadi kalau boleh kita bagi setiap kawasan melalui pejabat ahli parlimen, cuma bukan saja untuk baku makanan tapi untuk benda-benda yang berkaitan dengan COVID-19 termasuk ujian kit tersebut. Peruntukan RM300,000 termasuk ahli parlimen pembangkang itu bagi melaksanakan bantuan bakul makanan untuk rakyat terjejas COVID-19. Cadangan untuk melanjutkan tempoh masa sidang khas Dewan Rakyat sekali lagi dibangkitkan ahli parlimen. Bagaimanapun, ketetapan mengenainya sudah dibuat yang dipetua. Laporan Muhammad Ashraf Ishak. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim bangun dengan mengemukakan peraturan mesyuarat kepada Speaker Datuk Azhar Azizan Harun sebelum bermulanya agenda aturan urusan mesyuarat. Beliau mencadangkan supaya tempoh masa persidangan hari ini dipanjangkan atau mesyuarat khas Dewan Rakyat yang sepatutnya berakhir pada Isnin ini dilanjutkan. Jelas ahli Parlimen Port Dickson itu, majoriti wakil rakyat tidak sempat berkongsi pandangan kerana waktu yang terbatas. Susulan itu, Datuk Azhar Azizan Harun sekali lagi memaklumkan sidang khas ini hanya akan berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 5.30 petang sahaja. Ketetapan itu dibuat berdasarkan Peraturan 12/1 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Datuk Azhar juga menggunakan kuasa dan budi bicaranya menggunakan Peraturan 12/3 untuk memberi waktu tambahan selama 15 minit lagi. Tepat 5.45 petang, Dewan perlu ditangguhkan. Bagaimanapun, jelas Datuk Azhar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mempunyai kuasa proviso di bawah Peraturan 12/1 untuk melanjutkan tempoh persidangan sekiranya beliau mendapati cadangan itu sesuai. Datuk Seri Taqiyuddin dalam responnya mengakui perkara tersebut. Namun, ia tertakluk kepada pandangan pakar. Justru, satu mesyuarat penyelarasan telah diadakan pada Isnin lalu bagi membincangkan perkara berkaitan had masa dan jumlah kehadiran wakil rakyat semasa mesyuarat khas. Ia dihadiri beberapa perwakilan dari kerajaan, pembangkang, Majlis Keselamatan Negara dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham. Dua cadangan diberikan. Pertama, tiada mesyuarat khas sama sekali susulan situasi semasa penularan COVID-19 di Parlimen. Kedua, jumlah kehadiran dan tempoh masa perlu dihadkan. Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM.
8 pakej bantuan dan rancangan ekonomi bernilai RM530 bilion memberikan impak positif untuk membangunkan semula ekonomi. Menurut Profesor Ekonomi dan Polisi Kesihatan Universiti Kuwait, Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid, bantuan itu mengimbangi keperluan dan perkembangan situasi semasa dalam negara. Saya rasa jumlah yang besar itu akan memberikan impak yang positif untuk membangunkan semula ekonomi. Tetapi apa yang perlu kita lakukan adalah kita mesti pastikan bahawa sumber kewangan yang peruntukan yang begitu besar itu dapat digunakan dengan sebaik mungkin oleh agensi kerajaan dan juga agensi-agensi yang terlibat serta di NGO yang diberikan insentif untuk melakukan aktiviti pemulihan ini dilakukan dengan efektif dan juga dan efisien. Ini penting. Jadi kerajaan telah menunjukkan komitmen untuk menyediakan dana yang besar. Bagi Ketua Pakar Ekonomi Alliance Bank, Monakaran Moten, pakej bantuan yang dilaksanakan kerajaan jelas menunjukkan tiada golongan terpinggir, termasuk kumpulan M40 dan T20 yang turut menikmati kombinasi inisiatif dan bantuan. Okay. From the first one until the seventh especially, okay, the incentives were given, bantuan itu disasarkan kepada B40, okay. But in the 7th and the 8th incentive, the government realized that M40 also need to be helped because they are also targeted, they are also affected group. Okay, so what they did was, as an example, you can see that, you have the moratorium and EPF, iCitra, EPF withdrawal and all that. All these things have been sort of extended, not only up to M40, but even to T20. Saudara, berita Parlimen edisi 29 Julai 2021 berakhir di sini. Saya Fabian William, salam hormat dan jumpa lagi.